Okey, so kita teruskan dengan perbincangan soalan formatif 2.4. So cikgu harap masing-masing bersedia. Okey, so untuk soalan 1, nyatakan struktur respiratori dalam haiwan yang berikut. Okey, apa jenis sistem pernafasan yang dilakukan oleh haiwan A iaitu ikan? Ikan bernafas menggunakan apa? Ada siapa boleh kongsikan jawapan? Insang. Insang. Okey. Untuk B, serangga kita panggil sistem respirasi dia jenis apa? Trakea. Trakea. Okey, yang ketiga untuk amfibia kita panggil dia jenis pernafasan. Dia ada dua lah. Yang pertama peparu, yang satu lagi katak bernafas menggunakan Kulit luar lembab. kulit luar lembab. Okey. So soalan yang seterusnya, nyatakan dua adaptasi kulit luar katak yang membantu pertukaran gas yang cepat. Okey, maksudnya apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kecekapan pertukaran gas tu boleh berlaku? Apa yang perlu ada pada kulit katak? So dia sama macam faktor-faktor bagi alveolus. Dia ada 4 tapi dia minta 2 saja. So yang pertama apa dia? Kulit katak tu kena apa? Kulit katak perlu apa? Sentiasa lembab. Kulit kena lembab dan juga nipis. Okey. Dia kena nipis. Lagi nipis, lagi cepatlah udara dapat meresap masuk ke dalam kapilari darah. Okey, bila dah kulit nipis, udara senang meresap masuk ke dalam kulit. Apa faktor dan seterusnya? Apa yang ada di bawah kulit? Bawah kulit ada apa? Apa jalan utama bagi sel darah merah untuk berjalan? Kita panggil apa? Jaringan kapilari darah. Jaringan kapilari darah. Dia kena apa? Dia kena ada banyak. Perlu banyak dan juga padat. Okey, soalan last. Soalan dia tanya, kenapa dalam sistem peredaran serangga dia tidak terlibat dalam mekanisme respirasi serangga? Maksudnya kita ada proses pernafasan, kita ada organ peparu, tapi kalau serangga kenapa mekanisme respirasi dia tak ada dalam sistem peredaran serangga? Okey, yang ni soalan kebat lah. Siapa yang boleh ada idea nak jawab soalan nombor 3? Okey, sebelum tu cikgu nak tanya. Kalau serangga, dia bernafas menggunakan sistem yang dinamakan trakea. Okey, so udara masuk daripada mana? Lubang utama? Spiracle. Spiracle. So daripada spiracle terus pergi kepada trakea dan berakhir kepada sel-sel badan di tracheal. Maksudnya dia direct saja daripada luar sampai ke sel-sel badan. Okey, soalan 3, kenapa dia tidak terlibat dalam mekanisme respirasi serangga? Clue dekat sinilah. Soalan nombor 3. Clue-nya kat atas ni. Okay. Ada yang boleh jawab? Tak ada yang berani? Okay. So clue-nya kat sini maksudnya sistem mekanisme respirasi serangga adalah, cikgu ambil ayat ni mekanisme respirasi serangga adalah jenis apa? Adalah hubungan yang
terus dengan permukaan respirasi. Okey, maksudnya oksigen terus meresap masuk ke dalam trakiol. Terus masuk ke dalam trakiol. Okey, dia maksudnya dia direct saja daripada spiracle terus pergi kepada trakiol. Trakiol ni maksudnya dia berakhir kepada sel-sel badan lah. Okey, kalau awak belajar sebelum ni, manusia dia ada alveolus. Maksudnya alveolus tu tempat di mana berlakunya pertukaran gas. Tapi kalau serangga, dia tak ada tempat di mana dia nak bertukar gas. Okey, dia akan bertukar gas karbon dioksida dan juga oksigen terus daripada sel-sel badan. Okey, itu maksudnya hubungan yang terus dengan permukaan respirasi. Okey. Okay, so dah settle untuk perbincangan soalan 1, 2, 3. 4 dengan 5 kita nak jawab selepas ni. Okay, so kita terus, tak ada soalan setakat ni? Tak ada ya? Okay, kalau tak ada cikgu teruskan dengan subtopik sikit je hari ni. Okay, hari ni subtopik dia adalah berkenaan, okay, cikgu besarkan skrin. Okay. PDP sebelum ni kita belajar mengenai adaptasi respirasi untuk haiwan. So kita ada ikan, kita ada serangga, kita ada amfibia. So hari ni macam mana manusia nak menyesuaikan cara kita berrespirasi, cara kita bernafas apabila berada dalam keadaan yang berbeza. Okay, so kalau dekat sini kita cuma ringkaskan kepada 2 faktor sahaja. Okay, yang pertama altitude ataupun kita panggil kedudukan. Dan yang kedua kita panggil faktor macam mana kita boleh berubah cara kita bernafas bergantung kepada aktiviti yang dijalankan oleh manusia. Okay. So kalau masa mula-mula awak masuk tadi kan, tiba-tiba awak tengok gambar video orang tengah apa ni tabata kan. Okay. Sebenarnya cikgu saja nak tunjuk awak video tu untuk menunjukkan bila awak berbuat exercise, buat aktiviti kecergasan dengan awak duduk saja depan skrin. Ada beza tak cara awak bernafas? Ada. Ada kan. Biasanya kalau waktu buat aktiviti riadah, kita bernafas dengan lebih laju berbanding kalau kita duduk saja-sajalah. Okay, sambil duduk berehat. Okay, so ada 2 faktor macam mana manusia boleh berubah cara dia punya respirasi adalah altitude dan juga aktiviti yang dijalankan. Okay, so gambar yang pertama awak lihat gambar orang sedang scuba diving, okay, sedang menyelam. Okay, kalau menyelam, so untuk altitude, dia sama ada awak berada di kawasan yang tinggi di Gunung Ganang ataupun awak berada di kawasan dasar laut. Okay, antara 2 tempat tu je. Okay, so kita lihat gambar rajah ni menunjukkan gambar rajah orang sedang berenang, bukan berenang, menyelam di bawah dasar laut. Okay, di mana tekanan di dasar laut adalah jauh lebih tinggi berbanding tekanan atmosfera di permukaan bumi. Okay, maksudnya semakin dalam dia punya dasar awak menyelam, semakin tinggi dia punya tekanan. So manusia sebenarnya dia ada tahap-tahap tekanan yang dia boleh sesuaikan lah. Okay, pada tahap yang kedalaman sangat tinggi, laut dalam, manusia tak boleh pergi sebab itulah kalau tempat yang laut dalam yang di mana air dia sangat gelap, yang tak ada cahaya matahari, manusia memerlukan kapal selam untuk melihat haiwan-haiwan ataupun habitat di bawah dasar laut sebab tekanan yang sangat tinggi, manusia tak boleh manusia tak boleh cope
dengan tekanan yang ada. Kalaulah manusia paksa juga pergi ke dasar laut yang sangat-sangat dalam, semua organ dalam badan manusia boleh pecah disebabkan oleh tekanan yang sangat tinggi. Okay. So biasa kalau awak tengok dia mesti pakai inilah alat yang digunakan untuk ada kamera yang digunakan untuk menyelam di dasar laut. So manusia tak boleh pergilah kawasan tu kalau dalam sangat. Okay. Bukan saja tekanan di dasar laut adalah jauh lebih tinggi, semakin rendah dan semakin dalam dasar juga menyebabkan kandungan oksigen terlarut juga sangat rendah. Okay. So kita nak oksigen secukupnya. Tapi kalau tak cukup, manusia boleh boleh matilah kalau oksigen tak cukup. Okay. Sebabkan kandungan oksigen yang terlarut. Oksigen tu terlarut dalam air. Okay. So pada setengah kawasan yang manusia boleh hadap dia punya tekanan, walaupun kekurangan kepekatan oksigen semakin rendah, tapi manusia boleh lagi bergantung kepada bantuan tangki oksigen. Okay, so oleh demikian penyelam perlu bernafas menggunakan tangki oksigen. Okay, ini yang untuk kedalaman yang biasa-biasalah. Okay, so kalau tadi di kawasan dasar laut tekanan dia sangat tinggi. Okay, sekarang kita pergi kepada kawasan yang berbeza iaitu kawasan di mana altitude-nya tinggi. Contohnya di kawasan gunung lah, bukan bukit. Okay, contohnya kalau pergi mendaki di kawasan Gunung Himalaya contohnya. Okay. Okay, di mana di kawasan altitude tinggi, tekanan dia pula beza dengan yang tadi, iaitu tekanan atmosfera adalah semakin rendah. So apa yang berlaku apabila tekanan atmosfera semakin rendah? Semakin tinggi, semakin rendah dia punya tekanan atmosfera. Okay. Hal ini disebabkan oleh ketumpatan udara berkurang apabila ketinggian bertambah. Maksudnya kandungan udara yang ada di kawasan yang lebih tinggi semakin kurang lah. Okay, dia beza dengan darat. Okay, maka hemoglobin dalam darah seseorang yang berada di kawasan altitude tinggi adalah kurang tepu dengan oksigen. Maksudnya bila awak berada di kawasan tinggi, altitude tinggi, oksigen ni semakin rendah. Okay. So, oksigen ni sangat penting kepada keperluan badan manusia. So, kalau kurang, dia akan menyebabkan beberapa simptom kepada manusia. Contohnya dia boleh jadi pitam, boleh jadi khayal, boleh jadi juga halusinasi. Dia boleh jadi khayal, boleh pensan, lama-lama boleh menyebabkan kematian. Okay, so kalau awak lihat biasanya pendaki-pendaki yang mendaki di kawasan altitude tinggi, dia akan bergantung kepada sama juga dekat memerlukan bantuan tangki oksigen. Okay, dia memerlukan pada bantuan tangki oksigen sebab semakin tinggi kepadatan ataupun kandungan oksigen semakin sikit. Okay, dia tak dapat memenuhi keperluan badan manusia yang sepenuhnya. Okay, so tahu kalau pergi mendaki biasanya pendaki-pendaki dekat kawasan Himalaya dia akan upahlah orang-orang tempatan dekat sana, kita panggil Sherpa, untuk bawa tangki oksigen tu ke atas. Dan biasanya kematian kematian yang berlaku di kawasan Himalaya bukan disebabkan oleh kesejukan. Peratus kematian adalah disebabkan oleh kekurangan oksigen dalam badan manusia. Okay. Walaupun awak bawa tangki oksigen pergi atas, tapi bila dah sampai sana, kita tak cukup oksigen yang secukupnya. Sambil kita pakai tangki itulah, pakai pump. Kemudian dalam keadaan yang kita mendaki, jadi kita memerlukan tenaga yang lebih. Bila memerlukan tenaga yang lebih, kita akan lebih bernafas dengan lebih laju.
So bila kita bernafas dengan lebih laju, semakin banyaklah oksigen yang dipakai. Okay, so kita kena, sebab itulah kalau nak pergi mana-mana nak, untuk buat aktiviti ni, dia kena ada buat persediaan lah. Dia kena ada buat exercise, dia kena ada buat latihan. Sebab faktor utama kematiannya adalah faktor utama kematian kebanyakan pendaki di Himalaya adalah disebabkan oleh kekurangan gas oksigen. Awak panik pun sama. Panik juga boleh menyebabkan kita boleh bernafas dengan lebih cepat. Okey. Okay. So faktor pertama tadi bergantung kepada altitude, iaitu sama ada berada di kawasan rendah, terlalu rendah dasar laut, ataupun di kawasan yang terlalu tinggi di kawasan gunung ganang. Okey, faktor yang kedua adalah tempat yang biasa dekat kawasan darat tapi dipengaruhi oleh aktiviti-aktiviti dan gaya hidup yang berbeza. Okey, maksudnya apa yang awak buat selain daripada aktiviti harian. So dalam gambar rajah ni, sekejap. Okay, dalam gambar rajah ni awak lihat orang sedang beriadah, sedang bersukan, seorang atlet sedang bermain tenis. So aktiviti dan gaya hidup boleh mempengaruhi keupayaan sistem respirasi. So macam cikgu tunjuk masa video tadilah. So, kalau kita buat aktiviti yang kecergasan yang lebih tinggi, maksudnya kita akan bernafas dengan lebih cepat. Kenapa kita bernafas dengan lebih cepat apabila kita melakukan aktiviti? Sebab kita memerlukan lebih tenaga semasa melakukan aktiviti cergas. Tenaga tu dapat daripada kandungan oksigen yang ada dalam persekitaran. Okey, so semasa bersukan, sekejap pelajar. Kejap Kamil. Okey, so semasa bersukan, kadar pernafasan meningkat untuk menyedut oksigen. Di mana kadar pengepaman jantung semakin laju untuk mengepam lebih banyak darah beroksigen ke sel-sel badan. Sekejap pelajar. Kamil. Kejap mami buat susu. Okey, kalau belajar dalam subjek PJPK, kalau ingat, apakah yang dimaksudkan dengan sistem kardiovaskular? Awak belajar daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Apa yang dimaksudkan dengan kardiovaskular? Okay, so kardiovaskular maksudnya keupayaan jantung untuk mengepam darah darah yang beroksigen ke seluruh sel badan. Maksudnya semakin tinggi awak punya tahap kardiovaskular, semakin cergas ataupun semakin tinggi awak punya stamina. So dia bergantung ataupun dia berkait rapat dengan kadar respirasi sel. Maksudnya kadar respirasi sel meningkat untuk menghasilkan lebih banyak tenaga. Okay. So kebolehan otot untuk mengecut dan mengendur meningkat bagi melakukan pergerakan. Okay. Makin banyak awak bernafas, makin banyak oksigen yang awak serap ke dalam kapilari darah untuk diangkut ke seluruh badan. Dan oksigen itulah digunakan untuk menghasilkan lebih banyak tenaga bagi melakukan aktiviti-aktiviti kecergasan, bagi melakukan pergerakan. Okey, ada soalan setakat ni? Dah hilang dah semua? Tak ada cikgu. Tak ada? Okey. Kalau tak ada, so untuk subtopik hari ni dia ringkas je. So cikgu nak minta awak buat. Tak ada. Alright, sekejap ya. Kenapa tak gerak skrin ni? Okey, so antara penyakit yang berkaitan dengan respirasi lah, di mana dia mempengaruhi kita punya sistem pernafasan adalah penyakit
anemia. So kalau awak pernah dengar apakah maksud anemia? Okay, anemia ni maksudnya penyakit disebabkan oleh kekurangan bilangan sel darah merah. Kenapa penting sangat sel darah merah ni kepada sistem respirasi manusia? Okay, sebab sel darah merah ni lah digunakan untuk untuk membawa atau mengangkut oksigen. Okay, cikgu ulang balik masa belajar tajuk alveolus. Okay, darah ni semua ada dalam kapilari darah, sel darah merah. Okay, ini semua sel darah merah ada dalam kapilari darah. So sel darah merah inilah digunakan untuk mengangkut oksigen ke seluruh badan dan juga mengangkut keluar gas karbon dioksida. Okay, kalau tak ada sel darah merah yang cukup, maksudnya oksigen ni tak ada kereta lah, tak ada transport lah nak pergi mana-mana. Okay, sebab itulah sel darah merah sangat-sangat penting kepada badan manusia dan dia mesti sempurna. Okay, sempurna maksudnya bentuk sel darah merah tu adalah bentuk macam kuih puteri mandi. Dia bulat tapi dia ada macam melengkung sikit kat bawah. Okay, sel darah merah juga ada masalah ataupun kecacatan yang kita panggil mana ni? Okay, kita panggil kecacatan, bentuk dia berbentuk sabit. Okay, bentuk sabit. Okay, anemia sel sabit. Maksudnya kalau sel darah merah yang normal dia bentuk bulat. Tapi kalau yang sel darah merah dia ada cacat sikit, dia berbentuk sabit. Macam bulan sabit. Okay, bulan sabit. So kalau bentuk dia macam ni, macam mana oksigen nak duduk atas ni untuk dibawa ke seluruh badan manusia. Okay, so darah merah pun ada dia punya kecacatan dia. So apa yang boleh menyebabkan anemia ni kepada manusia? Okay, so anemia ni sebab dia sel darah merah tak cukup nak bawa oksigen yang secukupnya kepada badan manusia, maka biasanya orang yang ada penyakit anemia akan sentiasa letih. Sebab letih, sebab kurang oksigen. Kenapa kurang oksigen? Kurang oksigen maksudnya dia menyebabkan kekurangan tenaga. Okay, dan biasanya orang tu akan nampak pucat, nampak lemah. Selama-lama dia akan jadi pitam dan boleh pengsan. Okay, so itu pentingnya oksigen dalam badan manusia. Okay, anemia ni bukan saja orang biasa. Biasanya anemia kalau orang mengandung, kalau yang siapa ada mak-mak mengandung, dia kena makan ubat untuk tambah sel darah merah. Okay, kenapa? Sebab ni lah. Sebab dia kena ada jumlah oksigen secukupnya di dalam badan manusia. Okay, so kandungan hemoglobin di dalam sel darah merah ini adalah rendah dan mengurangkan kecekapan pengangkutan oksigen. Okay, so sel darah merah tu maksudnya hemoglobin lah. Okay, kalau dalam singkatan kita panggil HB. So siapa yang ada mak tengah mengandung, cuba tanya, mak HB mak berapa? So biasa kalau bawah daripada 11 dah kira kurang darah lah, kurang sel darah merah. Kalau lebih daripada 11 kira okey lagi. Okay, kalau singkatan dia HB, kita panggil hemoglobin. Okay, ini bentuk dia lah. Okay, ni yang normal, bentuk melengkung, maksudnya oksigen boleh lepak kat sini. Tapi kalau bentuk sel sabit, kalau sel oksigen dekat sini, macam dia boleh, oksigen ni boleh jatuh lah, terkeluar maksudnya. So dia tak boleh membawa oksigen dengan lebih baik. Okay, ini beza di antara kedua-dua jenis sel. Okay, so untuk hari ni, untuk tajuk ni cikgu tak ada berikan tugasan nota lah. Okay, cikgu cuma nak minta, okay, awak pergi kepada link ni. Ada mak. Okay. Okay, pergi kepada link ni.
Cikgu letak dalam ruangan chat dan juga WhatsApp. Okay, so dekat sini ada soalan. Kemudian cikgu nak minta awak buat. Okay, soalannya. Tu lupa pula cikgu nak type tadi. Okay, soalannya. Sebagai seorang ayah, Encik Lim ingin menghentikan tabiat merokoknya. Okay. Demi kesihatan keluarga. Cadangkan cara-cara untuk Encik Lim berhenti merokok. Okey, soalannya ringkas saja. Sebagai seorang ayah, Encik Lim ingin menghentikan tabiat merokoknya demi kesihatan keluarga. Okey, cadangkan cara-cara untuk Encik Lim berhenti merokok. So dekat sini awak bagi saja sebarang idea ataupun sebarang cadangan. Klik saja dekat bawah ni. Kemudian terus tulis. Contoh awak kata pergi berjumpa kaunselor. Dah settle. Buat secara ringkas saja. Kalau ada lebih daripada satu cadangan pun sangat dialu-alukan. Yang ni cikgu nak awak kongsi-kongsikan idea bersama rakan-rakan. Kemudian untuk latihan hari ini, latihan bertulis dalam buku tulis, sambung praktis formatif 2.4, soalan 4 dan 5. 2 soalan sahaja. Okay? Alright. Ada apa-apa lagi yang nak tanya sebelum kita berhenti kelas?